Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah merupakan seorang pakar motivasi terbilang di negara kita. Wajahnya kerap kali dipaparkan di kaca TV, corong radio dan dada akhbar. Pernah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah sempena mengenang sumbangannya dalam pembangunan kekeluargaan dan kemanusiaan. Umumnya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah banyak menghasilkan karya penulisan yang hebat dan menghasilkan ramai anak didik yang berjaya, termasuklah penceramah terkenal Malaysia iaitu Ustaz Abid Liu. Sukur Ibrahim, individu hebat ini istimewa kerana memiliki ketinggian kira-kira 100 cm dan bersaiz badan seperti kanak-kanak berusia 4 hingga 5 tahun. Merupakan pemenang anugerah OKU Cemerlang Kebangsaan kategori keusahawanan, beliau turut menjalankan perniagaan perkhidmatan, membekal dan memasang permaidani. Bekas graduan ijazah sarjana muda teknologi maklumat dari Universiti Kebangsaan Malaysia ini juga merupakan seorang penceramah motivasi dan penasihat kewangan yang turut aktif dalam melakukan pelbagai aktiviti kebajikan. Siti Bainun binti Ahmad Razali cukup terkenal dalam melakukan pelbagai aktiviti kebajikan sejak dari usia remajanya. Merupakan pengasas bagi rumah perlindungan dan kebajikan yang dikenali sebagai Rumah Bonda, rumah transit untuk wanita muda tidak berkahwin berusia antara 15 hingga 25 tahun yang memerlukan sokongan emosi, psikologi dan fizikal semasa tempoh prenatal dan selepas bersalin. Beliau juga digelar sebagai bonda oleh penghuni rumah tersebut kerana memiliki sikap yang penyayang. Mempunyai 3 orang anak angkat, Siti Bainun sememangnya mempunyai personaliti yang berbeza kerana memilih 2 anak istimewa dijadikan sebagai anak angkatnya. Siti Bainun juga merupakan antara aktivis sukarelawan yang tidak asing lagi di lorong-lorong sekitar Chowkit dan Ampang yang aktif sejak tahun 2009 ketika berusia 17 tahun lagi sehingga sekarang. Itu dia 3 tetamu istimewa kita yang berada di studio dan juga di dalam talian kita pada hari ini untuk kita kongsikan tentang topik cantik dalam dan cantik luar. Seperti yang kita dah kongsikan awal tadi, Uyaina, kalau cakap tentang cantik tu, kita sebagai manusia akan mencari dan juga melihat dari sudut kesempurnaan. Tetapi hari ini kita nak kongsikan dari sudut yang berbeza. Kita sapa dulu tetamu kita di studio pada hari ini. Kita bersama dengan Sukur Ibrahim yang saya kira sangat-sangat hebat dan pastinya dapat memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Terima kasih kerana sudi datang. Okey, dan kita juga bersama dengan 2 lagi tetamu di dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Fazilah Khamsah. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ingatkan abang Fatah Amin tadi. Zul Arifin. Zul Arifin. Ya, betul-betul, minta maaf. Sihat Datuk, alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Siti Bainun. Apa khabar Bainun? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Fiza. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, baik Fiza. Sebelum kita bertanya kepada Datuk Dr. Fazilah Khamsah, kepada Bainun, kita tanya dulu kepada Sukur. Sukur, kita melihat perjalanan hidup Sukur ni pastinya penuh dengan onak, duri dan rintangan dan sebagainya. Dan pastinya Sukur juga memberi inspirasi kepada ramai di luar sana, menerima pelbagai anugerah. Tetapi kalau kita bercakap tentang topik kita pada hari ini, cantik luar, cantik dalam. Untuk Sukur sendiri, apa definisi cantik menurut Sukur? Okey, terima kasih. Bagi saya, definisi cantik itu adalah sebenarnya keseluruhan lah. Dari segi luaran ataupun dalaman lah. Tapi untuk mereka yang mungkin ada kekurangan, dari segi mungkin terutamanya sekarang persepsi masyarakat, mereka nak melihat pertama sekali adalah kecantikan luaran dulu. Kan macam saya sendiri, saya pun sebenarnya melalui pelbagai cabaran dan halangan. Bila orang memandang persepsi luaran saya, bila orang tengok saya, dia orang tak percaya. Dia orang tak yakin. Dia orang tak tahu yang saya ni adalah owner of the company dan sebagainya. Tapi bagi saya, bila saya memandang hidup saya sendirilah dan kepada kehidupan orang luar, saya nampak hari ini kehidupan
dia tak semestinya dari segi kecantikan dalam luaran sahaja. Dia mesti kecantikan dalaman. Kecantikan dalaman tu meliputi kita punya jati diri, sahsia, hati, minda. Kita jadikan minda kita yang positif. Dan paling penting hari ini saya nak tekankan, kecantikan tu sebenarnya meliputi kebahagiaan. Masya Allah. Kebahagiaan. Saya suka apa yang dikongsikan oleh Sukur ini. Kita kena cari bahagia itu kerana bahagia itu kita yang cipta sebenarnya. Dan kita nak tanya kepada Datuk Zulkifli. Bukan. Datuk Fazilah Khamsah. Okey, Datuk. Kita bercakap tentang cantik. Setiap kali kita cakap tentang cantik ni, Datuk, sebagai manusia, kita akan mengatakan bahawa cantik tu kena yang terlalu sempurna. Apa yang cantik di mata kita. Namun mungkin tidak adil bagi mereka yang dilahirkan tidak seperti insan-insan yang lain. Bagaimana sebenarnya kita nak memberi pemahaman kepada penonton kita ini bahawa kecantikan itu mempunyai maksud dan definisi yang berbeza-beza mengikut setiap manusia? Wow. Allahumma salli ala. Ini satu isu yang sangat luar biasa ya. Dan soalan tu pun dahsyat ya. Yang bertanya tu memang cantik cara bahasa dan penyampaian tu ya. Sebenarnya ini dia. Saya suka melihat daripada sudut yang sisi pandang yang orang tak pakai ya. Sebenarnya kalau kita nak tahu cantik tak cantik, sebenarnya orang yang banyak kecantikan dalam dirinya, dia mudah nampak cantik di luar. Apa yang dia tengok cantik tapi dalamnya banyak cantik. So kalau orang dalam dirinya banyak keburukan, dia mudah nampak keburukan di luar sana. Ya, so itu sebabnya kalau orang yang memang hatinya cantik, dalamannya cantik, maka apa pun dilihat, dia akan lihat dengan mata lebah, bukan dengan mata langau, dengan mata lalat. Jadi itu sebabnya kata Syukur tadi betul. Ya, memanglah beauty in the eyes of the beholder, yes, but that beholder must have a kind heart, a pure heart. Bila pemegang mata itu, penghuni yang punya mata itu orang yang hatinya bersih, maka dia akan nampak kecantikan yang orang lain tak nampak, tapi dia nampak insya-Allah. Dan pastinya cantik itu juga meliputi pelbagai lagi aspek yang mana kita nak bersama dengan Bainun sekarang. Bainun bukan pertama kali bersama dengan kita di Wanita Hari ini. Seringkali kita bawa Bainun kerana kisah Bainun ini juga adalah sebuah kisah yang cukup cantik. Bainun, mungkin Bainun boleh kongsikan di usia muda Bainun sanggup mengenepikan segala faktor-faktor seperti nak mendirikan rumah tangga, nak sentiasa rasa cantik, luaran, tetapi Bainun mengambil jalan untuk menggembirakan hati insan-insan lain. Adakah ini definisi cantik untuk Bainun? Untuk menggembirakan hati orang tu, saya dah pernah cakap lah, kalau saya tengok orang happy, saya pun happy. So saya tengok kecantikan tu, saya rasa saya dah cukup cantik bila saya dah boleh buat orang bahagia. Sebab saya tak nampak kecantikan pada diri saya sekarang. Kalau orang tengok saya pun, tak adalah, biasa je. Bainun cantik, Bainun. Sangat cantik. Tak adalah, saya biasa je. Tapi bila saya dapat tolong, at least dapat tolong bagi orang makan pun, I'm happy enough. Bila orang doakan kita, mesti orang doakan yang baik-baik. Orang akan cakap, semoga panjang umur, semoga murah rezeki, semoga diberkati. So itu adalah salah satu kecantikan yang orang sampaikan pada saya. Itu yang saya dapatlah, itu yang saya belajar. So daripada hari ke hari saya belajar untuk bantu lebih ramai supaya lebih ramai lagi orang akan doakan saya. Masya Allah. Setiap kali saya dengar Bainun bercakap, saya akan jadi sebab. Saya pun tersentuh. Itulah kerana kita bawa Syukur, Bainun dan juga Datuk Dr. Fazilah Khamsah untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih banyak lagi tentang topik kita pada hari ini, kami juga nak kongsikan satu lagi bingkisan berkaitan antara ramai sebenarnya individu-individu di Malaysia ini yang turut mempunyai personaliti cantik dalaman dan juga cantik luaran. Jom sama-sama kita saksikan. Kecantikan adalah sesuatu yang subjektif, di mana terdapat banyak definisi mengikut dari sudut pandangan seseorang. Ada yang memandang cantik itu dari segi fizikal dan luaran. Perlu diingatkan juga, kecantikan bukanlah hanya dikhususkan untuk golongan wanita, namun turut kepada golongan lelaki. Hande Erçel, seorang wanita dari Turki, telah mendapat gelaran wanita tercantik dunia 2020 dan pengulas permainan video PewDiePie pula dianugerahkan wajah paling kacak untuk tahun 2020. Wanita yang memiliki kecantikan dan kebijaksanaan seringkali digelar dengan ungkapan beauty with brain. Di Malaysia, selebriti yang sinonim digelar dengan panggilan sebegitu antaranya ialah Niloufar, Mira Filzah, Yuna,
Wani Hasrita dan ramai lagi. Bagi golongan bukan selebriti pula, seorang pelajar Nurul Janah Zember, 23 tahun, digelar sebagai Beauty with Brain kerana telah berjaya mengharumkan nama Malaysia apabila dinobatkan sebagai pelajar terbaik di Rutgers University dalam bidang kejuruteraan payuperubatan. Namun ada juga yang berpendapat kecantikan itu bukanlah hanya tertumpu kepada kecantikan fizikal atau kepandaian seseorang. Kerana ada kecantikan yang lebih semula jadi, iaitu kecantikan dalaman dan sifat kepribadian yang merangkumi maksud sebenar kecantikan. Contohnya Tan Sri Said Mokhtar Shah bin Said Nur Al-Bukhari yang digelar Wiradaermawan Asia. Tan Sri Said Azman Said Ibrahim dikenali sebagai seorang ahli perniagaan berjaya yang secara diam-diam banyak memberi sumbangan kepada masyarakat. Ahli perniagaan Tan Sri Vincent Tan Chee Yon yang disifatkan sebagai seorang dermawan dan dihormati. Selain itu tidak terkecuali Ustaz Abid Liu, pendakwah dermawan yang sering membantu orang dalam kesusahan. Kuan Chi Heng atau dikenali sebagai Uncle Kentang pula cukup terkenal dengan kerja-kerja kebajikannya. Heliza Helmi yang bergiat aktif dalam misi-misi kemanusiaan dan kegiatan amal di Malaysia dan juga seorang YouTuber yang menggunakan nama FS Channel turut memberi khidmat percuma bagi membantu promosi penjaja dan peniaga kecil. Mereka antara individu yang memiliki sifat kepribadian yang cantik dan wajar dicontohi dan juga boleh dikategorikan sebagai individu yang cantik dari segi luaran dan juga dalaman. Justru dapat kita lihat setiap manusia itu mempunyai kecantikan dan keistimewaan yang berbeza-beza. Justru cantik dapat ditafsirkan mengikut pandangan masing-masing. Cantik ditafsirkan mengikut pandangan masing-masing. Sebelum kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi, Sukur mungkin boleh kongsikan juga pengalaman diri Sukur sendiri. Apabila kita bercakap tentang melihat ataupun menilai kecantikan itu melalui mata tanpa kita mendengar kata hati. Kadang-kadang pengalaman Sukur daripada kecil sampailah dewasa ini, bagaimana sebenarnya Sukur terpaksa menangani persepsi-persepsi masyarakat, orang sekeliling. Tipulah kalau orang tengok tak ada pandangan yang berbeza. Bagaimana sebenarnya Sukur menjadikan diri Sukur positif dan mengambil setiap pandangan itu dan menukarnya menjadi sesuatu yang lebih bahagia, cantik untuk diri Sukur? Okey, Bagus soalan tu. Saya sebenarnya benda pertama yang sebenarnya yang saya ubah dalam diri saya ataupun cabaran yang paling besar adalah macam mana saya nak menerima diri saya seadanya dulu. Sebab dulu macam saya banyak kali cakap, dulu sebenarnya saya seorang yang sangat pemalu kan. Tak suka jumpa orang, saya tak suka nak bercakap dengan orang. Saya malu dengan fizikal saya. Kenapa saya lahir macam ni, tangan saya macam ni, kaki saya macam ni. Tapi bila saya dah start menerima diri saya seadanya, saya bersyukur, saya start kenal potensi diri saya kat mana. Saya dah tak pandang kekurangan diri saya. Saya dah tak pandang ke belakang. Saya terus jalan ke depan dan saya dah tak kekok bercampur dengan orang-orang yang normal. Saya dah tak rasa malu boleh bergurau senda. Orang boleh bergurau dengan saya tak kecil hati dan sebagainya. Jadi benda tu membawa diri saya ke depan. Jadi apa jua cabaran dan halangan ataupun persepsi masyarakat, mungkin pernah banyak kali tahu kadang-kadang budak-budak dia pandang saya, dia terperanjat, dia takut. Dia cakap, abang tu pendek dekat mak dia. Kadang-kadang ada juga bila saya nak masuk lift, orang nak keluar lift, orang terperanjat tengok saya. Ingat saya tak kecil hati. Kan? Tapi hakikatnya benda tu bila kita dah positif, bila kita dah menerima diri kita seadanya, insya-Allah segala cabaran, segala halangan kita melaluinya dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Saya suka sangat-sangat bila Sukur cakap perlu menerima kecantikan diri kita terlebih dahulu, barulah kita boleh memberi kecantikan kepada orang lain. Dan saya kira ini adalah faktor yang paling penting untuk kita, sebab selalunya kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kenapa kita begini, kenapa orang itu lebih baik, lebih cantik dan sebagainya. Terima diri terlebih dahulu. Dan mungkin Datuk Doktor boleh kongsikan juga macam mana sebenarnya kita kan, Fiza, sebagai manusia, kita pastinya tertarik dengan benda-benda yang cantik terlebih dahulu. Hati kita ni akan tertambat kepada mereka yang fizikalnya sempurna, yang putih, yang kacak, yang cantik dan sebagainya. Tetapi Datuk, bagaimana kita nak melatih, train hati dan diri kita ni
untuk melihat kecantikan dalaman terlebih dahulu? Terima kasih. Wow, itu pun luar biasa punya soalannya. Orang cantik yang bertanya soalan yang cantik. Okey, terima kasih Yana dan Fiza ya. Sebenarnya itulah bila saya dengar kata syukur, kata-kata syukur Siti Bainun, saya memang teruja dan terkesan ya, terkesan. Sebab satu kata-kata Fiza tadi, elak bandingkan diri kita dengan orang lain. Bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita telah menghina ciptaan Allah. Ya, sebab kita ni Allah cipta dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi bila kita bandingkan kenapa aku tak macam tu syukur punya dapatan selepas dia menganalisis, yes, aku ni begini mesti ada kehebatan. So bila dia dapat terima dirinya, yes, itulah dia. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang semalam. Itu boleh. Bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak bersyukur. Kita menghina ciptaan. Dan kita ni ciptaan Allah. Itu sebabnya saya teringat doa tengok cermin. Jadi kalau semua orang faham apa itu doa tengok cermin yang Nabi SAW ajar. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebenarnya kau cantikkan kejadianku, kau cantikkan akhlakku. Jadi kalau semua orang dah jadi cantik akhlaknya, maka dia dapat terima. Sebab kata syukur tadi, terima keadaan dirinya. Bila dapat terima keadaan dirinya, kita akan nampak banyak kecantikan-kecantikan luaran yang Allah berikan yang kita tak akan nampak kalau akhlak kita tak baik. Satu. Yang keduanya itulah dia. Bagaimana kita nak menyediakan diri kita untuk dapat menerima kecantikan dalaman as much as kecantikan luaran. Itu tanya Uyana tadi. Sebenarnya, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Nobody is perfect. Cuma ada orang kekurangannya dalam bentuk dia punya kata tu fizikal. Ada orang dari segi spiritual, ada yang dari segi psychological, ada macam-macam. Jadi semua orang tidak kata tu tidak sempurna, ada kekurangan. Kena ingat Allah itu maha adil. Jadi kita ni semua sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Jadi itu yang ramai kita terlupa. Sampai kan Allah pesan, barang siapa tak kenal dirinya, barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Jadi kita tak kenal diri. That's why kita kadang-kadang nampak pakai mata kasar, tidak pakai mata batin, mata basirah. Itu sebabnya kadang-kadang kita tak nampak kecantikan selain daripada kecantikan fizikal. So please, Tok Abah ya, dipesan pada diri Tok Abah, betulkan hati, betulkan diri, terima hakikat kita ni semua tidak sempurna. Siapa-siapa pun, dan we are all equal but not the same. Jadi kita dapat menerima siapa-siapa pun dalam konteks yang lebih adil, lebih saksama insya-Allah. InsyaAllah. Kita kena nilai dan tengok diri kita, belajar bersyukur. Itu yang cuba disampaikan Datuk ya. Kita bercakap tentang konteks kecantikan ini. Kalau kita nak pergi kepada Bainun pula, insan-insan yang mengenali Bainun ni melihat kesempurnaan, kecantikan Bainun ni melalui segala pengorbanan dan juga aktiviti-aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh Bainun. Kalau Datuk syukur, kalau kita menjadi ibu bapa, kita tak boleh nak memilih siapa anak kita. Kita mengandung, kita lahirkan, kita terima anak kita. Bainun diberi peluang untuk memilih ataupun mengambil anak angkat. Tapi daripada 3 orang anak angkat yang ramai, 2 daripadanya Bainun mengambil anak OKU sebagai anak angkat. Ini satu kecantikan yang berbeza juga Bainun, kalau boleh dikongsikan. Sebab kalau manusia biasa, contoh kita lah kan, kita mesti nak pilih yang sempurna, yang elok, yang comel, kita kata nak yang comel lah. Tapi Bainun melihat kecantikan itu dari satu sudut dan sisi pandang yang berbeza, memilih anak istimewa ini diangkat, diambil, disayang, dijaga untuk terus bersama dengan Bainun. Kalau boleh Bainun kongsikan. Anak saya 7 orang. Ya, 7 orang. 7. Yang istimewa 3. Sebab saya rasa tak ada satu pun yang terkecuali untuk dapat pertolongan. Termasuk yang kaya, yang miskin, yang kurang upaya ataupun yang senang macam sederhana. Sebab saya punya sebab daripada awal saya ambil. Saya pernah bagi anak saya pada seorang tu. Yang tulus tu. Tapi bila saya tengok dia istimewa, saya ambil balik dia. Sebab saya rasa ada yang lain pada dia dan ada yang lain pada jiwa. Ada lagi seorang anak saya yang istimewa tu yang boleh bawa saya ke sana satu hari nanti. Amin. Itu juga yang menguatkan saya. Anak saya yang 7 orang ni jugalah yang menguatkan saya untuk terus lagi ke depan, untuk terus lagi bantu ramai orang. Sebab mereka juga orang yang dibantu. Jadi tak salah untuk saya bantu ramai lagi orang dengan kekuatan-kekuatan yang saya dapat daripada mereka bertujuh.
Wow. Datuk, mungkin Datuk boleh ulas juga Datuk. Kalau kita sebagai manusia biasa, kamilah, saya cakap untuk diri saya, untuk kami, kita akan menilai atau melihat sesuatu itu berdasarkan mata kasar kita ini. Tapi Bainun ini mungkin melihat kecantikan itu bukan melalui mata tapi dengan hati. Sebab kalau kita tengok dengan hati Datuk, kita dah tak kisah dah warna kulit, saiz badan, miskin, kaya, sempurna ataupun tidak, kita menganggap segala-galanya itu cantik dan kita menghargai setiap ciptaan yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Datuk boleh ulas tentang ini Datuk. Tepat sekali. Sebenarnya bila saya nampak video tadi di mana Siti Bainun menulis dengan tangan kidal, saya kata wow, dia tangan kidal. Bila orang tangan kidal, dia maka otak kanannya lebih dominan. Jadi otak kanan ni merupakan Siti Bainun ni akan berfikir di luar kotak. Dia tak fikir macam orang biasa. So Siti Bainun memang orang luar biasa. Jadi memang nampak dia punya kecantikan dalaman yang sangat luar biasa. Sebab dia punya kidal. Kidal ni pun Allah jadikan dia begitu sebab kita tahu kajian demi kajian menunjukkan bahawa kecemerlangan berlaku di luar zon selesa. Jadi orang macam Siti Bainun ni dia bersedia untuk keluar daripada zon selesa. Anak yang ramai itu 7 orang anak angkat tapi ambil 3 orang yang kurang upaya ataupun yang istimewa. Dahsyat. Ini satu masya-Allah, kelebihan yang sangat hebat, kecantikan yang luar biasa yang Allah berikan. Tanya Siti Bainun, dan anda memang Allah berikan kehebatan dengan cara berfikir pun memang di luar kotak. Itu kecantikan anda yang ramai orang tak akan nampak, tapi itulah ramai orang tak akan faham seandainya mereka tak pernah melakukan. Itu punya orang kata tak kenal maka tak cinta, memang tepat. So we got to know. Dan tapi untuk mengenal orang lain, bak kata syukur tadi, kita kena kenali diri kita dan terima hakikat kita ni ada kehebatan, ada kecantikan. Dengan syarat Fiza kata keluarkan package dalam diri. Yang kita boleh bincang kejap lagi kalau ada masa, apa dia package untuk benar-benar cantik luar dalam. Okey. Package ni kita akan dengar bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah sebentar sahaja lagi. Tetapi Fiza, Syukur, Bainun, Datuk, kita nak bersama dulu dengan pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Apa agaknya definisi cantik luar, cantik dalam mereka di luar sana? Jom kita saksikan. Apa yang saya faham tentang cantik luar cantik dalam ni, bila kita tengok daripada luaran, tak semestinya awak kena kurus, putih, kulit licin baru diangkat sebagai cantik. Sebab to me, everyone is beautiful in their own way. Tak ada pun standard for beauty. Tak semestinya awak kena ada master sebagai tinggi to be considered as cantik dalam. Sebab it depends on you yourself. Kalau you have a good attitude, a good common sense and a lot of things, then you are considered as cantik dalam. Cantik ini adalah satu perkara yang subjektif. Jadi ada pun ungkapan cantik luar dan cantik dalam ini, pada pendapat saya ia memberi maksud kepada kesopanan, ketinggian budi, dan di dalam Islam ia memberi maksud kepada akhlak. Jadi apabila kita melihat kecantikan dalaman, menzahirkan kecantikan dalaman yang ada pada dalam diri kita, secara automatiknya orang di sekeliling kita akan melihat diri kita ini cantik di luar. Cantik luaran akan hilang bersama usia, tetapi cantik dalaman itu adalah kecantikan yang hakiki. Untuk Syukur sendiri, sekarang dah mempunyai 2 orang anak. Tahniah kami ucapkan. Bagaimana sebenarnya elemen kecantikan yang Syukur sendiri ingin terapkan dalam diri anak-anak? Bagaimana Syukur ingin anak-anak Syukur membesar melihat kecantikan di sekeliling mereka? Okey, pertama sekali adalah saya tekankan positivity dalam dirilah. Positif. Setiap apa yang berlaku, kita pandang daripada sudut yang positif. Tak kisahlah benda itu negatif ataupun positif. Itu benda yang pertama. Cara kita menerima. Macam saya dibesarkan dalam keadaan yang memang ayah saya betul-betul disiplinkan saya dan nak saya betul-betul berdikari untuk berjaya. Jadi memang saya tekankan kepada diri saya dan saya nak didik anak saya untuk jadi orang yang positif. Dan saya sebenarnya sebagai seorang penceramah motivasi, ada jemputan motivasi di seluruh Malaysia dan sebagainya, saya bukan nak mengajak orang untuk jadi orang yang berjaya. Saya lebih nak tekankan mereka untuk jadi orang yang baik dulu.
Baik ni tak kisahlah hari ni kita baik, kita berjaya atau tidak, tapi bila kita baik kan, insya-Allah kehidupan kita akan lebih mudah, kita akan disayangi, kita akan disenangi, dan paling penting kita akan dikenang oleh mereka di luar sana. Saya nak jadi orang yang macam tu, yang bahawasanya hari ni setiap orang layak untuk jadi baik, setiap orang layak dilayan dengan baik. Betul. Setiap orang layak diberi keistimewaan masing-masing, dan paling penting hari ni kita kena hidup kita ni jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kadang-kadang ada orang yang cantik, dia fake tau. Dia fake maksudnya dia cantik luaran tapi dalaman dia kosong. Tapi hari ni apa yang saya gambarkan pada diri saya happy, saya gembira, saya gelak adalah diri saya yang sebenar. Package tu. Betul. Dan seronok tengok perkongsian Sukur dekat Instagram bersama dengan isteri dan anak-anak. Sangat memberi inspirasi. Baik, saya suka apa yang Sukur katakan. Baik, kita boleh memperbaiki diri kita. Kita semua orang harus dilayan dengan baik. Dan yang paling penting sekali, hari-hari kita kena belajar untuk sentiasa bersyukur dan menghargai diri kita. Ada kaitannya dengan Bainun juga. Bainun mempunyai 7 orang cahaya mata dan juga merupakan pengasas rumah bonda yang membantu mencantikkan masa depan adik-adik yang sebelum ini mungkin tidak sempurna. Bagaimana Bainun melihat kecantikan ini membantu anak-anak muda ini dalam terus mencantikkan masa depan mereka daripada kekilafan yang telah pun mereka lakukan sebelum ini? Bainun boleh unmute mic Bainun, silakan. Okay, sorry. Bila saya terima seorang demi seorang yang datang, yang dihantar oleh keluarga dengan niatnya nak berubah. Jadi saya sendiri dah pasang, saya sendiri pula tune saya punya mode daripada pengasas kepada bonda untuk mereka, menjadi ibu mereka di dalam rumah bonda dan mengajar mereka untuk lebih menerima diri sendiri dan lebih menyayangi diri sendiri pada orang lain. Sebab dekat luar sana mereka mungkin kurang kasih sayang keluarga dan terlebih kasih sayang teman lelaki. Setiap hari di sana saya melihat perubahan sedikit demi sedikit apabila kita sebagai masyarakat menerima mereka. Kita sebagai masyarakat tidak menghukum mereka seperti ibu bapa mereka yang tidak boleh menerima mereka pada waktu semasa. Mereka dengan hamil, difitnah, dibenci oleh jiran-jiran. Jadi kita kena buka tangan kita sebagai masyarakat yang berjiwa besar. Bukan saya, tapi ramai lagi orang kat luar sana yang berjiwa besar. Perlu buka tangan bantu mereka supaya diorang tak lagi tersasar ke jalan yang tak sepatutnya. Sebab saya kesian, ada yang datang ke saya, polis hantar sampai dah 7 kali mengandung sebab family tak terima, terpaksa jadi pelacur. So, benda-benda macam tu adalah salah satunya masyarakat yang perlu tanggungjawab. Kita ni lah, saya sebagai masyarakat. Saya bukan Bainun, saya sebagai masyarakat yang rasa saya perlu sedikit peka untuk bantu lebih ramai orang macam ni. Tanggungjawab kita bersama. Ini yang Sukur katakan tadi. Semua orang, tak kira siapa pun kita ini, kita harus dan wajar dilayan dengan baik. Betul. Itu yang Bainun lakukan juga. Kecantikan hati Bainun itu yang menjadi inspirasi kepada kita semua. Dan Datuk Dr. Fazilah Khamsah, mungkin di hujung perbincangan kita ini ada sedikit konklusi yang dapat orang kata rangkumkan apa sebenarnya yang kita nak sampaikan menerusi cantik dalam dan cantik luar pada hari ini, Datuk. Package itu tadi, Datuk. Terima kasih. So, itu sebabnya bab kata syukur tadi, mula dengan jadi orang baik. Dan Bainun mencerminkan, nak jadi orang baik, kita kena kisah dengan orang. So, pertamanya untuk jadi orang baik, terus banyak taubat, selalu pesan, tolong solat taubat setiap malam. Istighfar banyak-banyak, cuci hati. Bersih hati, kita akan nampak cantik. Satu. Keduanya, otak kita kena husnuzon, bersangka baik. Otak kena dibetulkan, fikiran kena dibetulkan, tindak tanduk kita kena dibetulkan. Memang muka cantik, tindak tanduk kasar, tindak tahu tak cantik, maka nampak bodoh. Dan mulut kena jaga. Betul kata Syukur tadi. Kadang fake. Muka cantik, buka mulut je longkang. Ataupun gerakkan jari, longkang. Gerakkan jari pun memang menghina, mengutuk orang. Allah, bila kita kutuk orang, kita cakap kotor, kita sabotaj diri kita. Kita adalah duta diri kita. Jadi cakap kena baik. Dan yang paling penting, serasikan roh. Bila kita serasikan roh kita dengan orang lain, kita akan nampak cantik orang sebab roh kita serasi, dan orang akan nampak cantik kita secara hakiki. So roh untuk serasi, seperti yang Tok Abbas cakap, doakan orang, maafkan orang, bantu orang. Bak kata Siti Bainun tadi, dia bantu, bahagikan orang lain dan hantar gelombang positif. Yang aku hormat dan sayang orang depan aku ni kerana Allah. Dan lepas tu cari ilmu, dan of course lah, betulkan penampilan diri. Betul kata Syukur tadi, kita kena betulkan diri kita dan kita work from ourselves. Bila kita dah jadi orang baik, maka kita akan nampak kecantikan luaran. Orang pun akan nampak kita cantik sebab kita
berasas pada orang yang baik, insya-Allah. Wow. Tahniah. Wow, saya kira perkongsian pada hari ini cukup memberi inspirasi dan secara tak langsung menjentik hati saya dan pastinya ramai di luar sana untuk menjadi lebih baik setiap hari. InsyaAllah. Sebenarnya konklusi yang dilakukan oleh Datuk tadi membuatkan kita rasa tersentuh hati. Betul. Dan sedikit sebab sebenarnya untuk kita terus belajar memperbaiki diri kita. Kita tak boleh lakukan ataupun pamerkan apa di luaran sahaja, tapi kita kena belajar untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan hidup bukan tentang diri kita sahaja, tapi juga tentang insan-insan di sekeliling kita yang juga turut memerlukan kita sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Syukur atas perkongsian Datuk Dr. Fazilah Khamsah dan juga Bainun yang pastinya dapat menjadi inspirasi dan juga tauladan kepada kita semua. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita berjumpa lagi di Gelanggang Wanita hari ini, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat-sangat memberi manfaat, inspirasi dan juga aspirasi kepada kami untuk teruskan kehidupan seharian, insyaAllah. Betul. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Nakyu. Wanita hari ini.